السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita panjat puji dan syukur kepada Allah SWT dengan limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah kita dapat bersama-sama pada malam ini kuliah kuliah maghrib yang dianjurkan oleh Salih ala Sayyidina Muhammad Surau Al-Farabi, Surau Al-Farabi, Salih ala Sayyidina Muhammad Putrajaya, dengan kerjasama Salih ala Sayyidina Muhammad GSP, Geng Surau Putrajaya. InsyaAllah Salih ala Sayyidina Muhammad yang akan membincangkan perihal Palestin. InsyaAllah malam ni kita bincang bab Palestin. Salih ala Sayyidina Muhammad. Surau Al-Farabi, Perisin 17, Putrajaya. InsyaAllah, terima kasih kepada pihak surau yang sudi untuk menganjurkan kuliah kita pada malam ni. Saya semat dalam tempoh PKP kita ni. Dan terima kasih juga kepada pihak Geng Surau Putrajaya yang menjadi pengelola kepada program kita. Dan insyaAllah mudah-mudahan beroleh kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita insyaAllah. Baik. Tajuk yang nak kita bincangkan pada malam ni ialah berkaitan dengan Palestin. Yang kita tahu, yang kita dengar pada setiap hari tentang apa yang duk jadi dekat Palestin. Salih ala Sayyidina Muhammad. Setiap hari kita ni kira lepas raya puasa, raya 6 pula. 2 kali raya. Dalam Islam ni ada dua raya. Raya puasa dengan raya haji. Kita 3 raya. Raya puasa, raya haji, raya puasa 6 sekali kita lagi. Asal apa boleh raya kita raya. Depa raya pun kita nak tumpang raya sekali. Kalau boleh tu. Kan Saudara Sumat. Depa raya pun kita pun nak tumpang raya sekali. Nak cerita kita ni punya semangat kerayaan itu. Kan? Tak habis dikira nak raya je. Jadi dalam keadaan kita seronok sambut raya, sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita Islam di Palestin tu berhadapan dengan ketakutan setiap hari. Takut. Salih alaihi Muhammad, kita duk tengok video-video yang kita dapat yang duk viral kat kita. Bagaimana Salih Muhammad malam-malam tidur ni, malam-malam ni pekat duk peluk anak-anak masing-masing. Bunyi dentuman tu dum tu bukan bunyi orang main mercun. Macam kita ni, dam-dam dum bunyi mercun. Kan? Tu kita. Salih alaihi Muhammad. Tak cukup anak-anak, kita orang tua-tua sekali pun buka main sekali. Subhanallah, subhanallah. Di sana bunyi letupan bom. Yang mungkin subhanallah bom itu akan jatuh timpa rumah mereka. Tak tahu ni. Tak tahu. Masalah dengan Salih alaihi Muhammad Zionis Israel ni pula, depa jenis macam mana? Depa jenis tembak ikut dan. Tembak ikut dan. Jadi saya terbaca dalam satu pada kelemahan yang mereka ada ialah kelemahan perisikan, yang mereka tak tahu sebenarnya dekat mana tempat-tempat poin-poin penting yang mereka boleh bom supaya boleh melumpuhkan Salih Muhammad Hamas dan sebagainya. Maka Salih tentera Al-Qassam ni maka akhirnya mereka akan bom ikut suka mereka. Dan subhanallah Salih Muhammad, saya pula tertengok satu video mereka interview dengan seorang Yahudi, seorang orang Israel.
Dia kata, kamu tergamak ke nak bunuh kanak-kanak? Dia kata, kamu sanggup ke bunuh kanak-kanak? Dia kata, ya. Kamu tak ada rasa bersalah bunuh kanak? Tak. Pasal apa kamu bunuh kanak-kanak? Dia kata, sebelum dia besar nanti dia akan pegang senjata untuk jadi teroris. Dia kata, jadi kami bunuh dia siap-siap awal-awal. Jadi dia sikit pun tak rasa bersalah. Kita tengok pula dalam video-video yang ditunjuk bagaimana apabila kena bom, kena serang orang cedera, maka ambulan-ambulan nak mai ambil orang cedera ni, depa serang ambulan tu pula. Depa serang ambulan tu pula. Depa masuk dalam ambulan tu. Dan depa cuba untuk mencederakan orang yang memang cedera dalam ambulan tu. Ada ambulan ditahan, dirampas kunci dia. Ada yang sengaja dengan kenderaan tentera tu depa langgar ambulan tu bagi jatuh. Ni suasana yang duk jadi dekat saudara-saudara Islam kita di Palestin. Sejarah Palestin ni sangat panjang. Sejarah Palestin ni sejarah yang sangat panjang. Salih alaihi wasallam. Kita mungkin di kalangan kita ni ada tahun ni je berasa macam kita pun semangat dengan Palestin. Tapi sebenarnya hampir setiap tahun bila masuk saja bulan Ramadan, kita akan tengok bagaimana orang-orang Israel salih alaihi wasallam depa mula menyerang orang-orang. Saya akan cerita sikit beberapa pengalaman saya yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sempat ada di bumi Palestin beberapa kali lah. Allah takdirkan kita ni, alhamdulillah, beberapa kali sampai ke bumi Palestin dan tengok sendiri keadaan. Sebab tu bila orang cerita tentang tu, kita kata macam kadang-kadang bila orang tak faham dia akan bercakap. Ada sekali tu saya dengar satu quote, dah dua-dua degil. Dia kata, dua-dua pun ego, kawan ni pun ego, kawan ni pun ego. Cuba kendor sikit ego. Kita yang pernah tengok suasana keadaan kalau tak faham lebih baik jangan bercakap. Macam itulah. Bayangkan orang masuk rumah kita, orang main serbu rumah kita. Sallallahu alaihi wasallam, main rampas rumah kita. Masuk duduk dalam rumah kita. Kemudian orang boleh kata apa kat kita? Dua-dua tu kendor lah sikit, kan? Yang masuk tu pun kendor sikit, yang orang yang duduk tuan rumah tu pun kendor lah sikit. Bagilah sikit bahagian rumah tu kat dia. Lepas tu bukan setakat dia masuk, kalau dia masuk saja tak apa, dia main tikam anak kita, dia bunuh cucu kita, kendor lah sikit, duduk baik lah sikit, tuan-tuan tak geram lah. Macam mana nak bagi faham situasi sebenar? InsyaAllah malam ni kita akan bincang sikit sejarah-sejarah yang terkait dengan Baitul Maqdis ni, tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Mudah-mudahan kita diberikan kefahaman. Saya ni nak cerita lebih-lebih, nak cerita pandai-pandai, nak cerita sejarah secara detail ni, saya mungkin bukan bidang pakaran saya. Tapi nak cerita sikitlah apa yang saya nampak dan apa yang saya sallallahu alaihi wasallam Muhammad tahu siapa sikit tentang Palestin ni. Mudah-mudahan kita ni menyokongnya taklah membabi buta dia panggil. Pasal apa hang sokong tu? Ada bukan setakat saja saya nak sokong, ada sebab kita sokong. Sebab tu ulama kata apa? Tak perlu untuk jadi orang Islam untuk menyokong Palestin. Tak perlu untuk jadi orang Islam untuk menyokong Palestin. Memadai dia jadi manusia aja, dia akan sokong Palestin. Betul tak? Sebab isu Palestin bukan sekadar isu agama. Isu Palestin ialah isu kemanusiaan. Isu manusia. Sallallahu alaihi wasallam tengok macam mana dia bantai manusia ni macam binatang. Subhanallah. Baik, tuan-tuan, Palestin ni merupakan tamadun yang terawal di dunia. Dia antara kota tamadun tertua di dunia. Ada satu kisah sejarah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, nama dia Kota Ariha. Kota Ariha ni, saya pernah sampai tempat ni. Ariha ni, bila kita pergi Palestin, dia satu, kalau kita pergi dia di antara tempat yang duduk dia level dia tu level bawah paras laut. Saudara Muhammad, level dia level bawah paras laut, tempat panas, dan buah-buah kurma dia sangat subur. Nak cerita buah kurma dia, besar tu kan, besar-besar ni, buah kurma dia besar-besar dan sangat sedap. Subhanallah. Kalau kita pergi tu, dia akan bawa pergi ke kota Ariha ni. Dia di antara pengeluar kurma yang paling baik dalam dunia. Dia ada satu tinggalan kota lama. Kota dah runtuh dah. Ada lagi dia buat simpan.
Dan sangat cantik kota tu, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dia ada tiles. Tiles dia ni, bangunan itu, sejarah dia tuan-tuan, 8,000 tahun sebelum Masehi. Maksud sebelum Nabi Isa AS lagi. Dia awal lagi, sebelum Nabi Isa AS lagi. Nak cerita kota Ariha ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Jadi subhanallah, dan dia makmur, kaya dengan tamadun. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Kalau nak cerita bumi Palestin ni tuan-tuan, dia ni terkait dengan 3 agama. Tiga-tiga ada mengaku ada hubungannya dengan bumi Palestin. Kalau Yahudi, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia anggap kata itulah tempat asal depa ni. Tempat yang disucikan. Tempat yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tempat yang disucikan, tempat dijanjikan. Terkait nanti kita akan cerita tentang bagaimana kisah Nabi Musa alaihi salam tu. Sallallahu alaihi wasallam. Depa cerita tu. Tempat suci depa Al-Quds. Tu depa kata. Al-Khalil. Nasrani pula kata di situlah tempat lahirnya agama mereka. Dengan mana? Dengan tempat tu ada tempat kelahiran Nabi Isa AS. Saya duduk cerita-cerita ni tuan-tuan, saya duduk main dalam kepala, saya sapi. Takdir Allah, sallallahu alaihi Muhammad. Saya pernah sampai ke tempat 2 tempat yang terkait dengan Nabi Isa AS. Sallallahu alaihi Muhammad. Baitul Laham. Bait ni rumah, laham ni daging. Jadi dia asalnya ada tempat penyembelihan. Pusat tempat sembelih lah. Jadi Allahumma salli ala Baitul Laham ni dikenali sebagai tempat sejarah lahirnya Nabi Isa AS. Ada satu gereja yang besar di Baitul Laham ni. Di bawah gereja tu, ada satu tempat masuk terowong, dia masuk macam gua di bawah gereja tu. Di situ ada satu, di tapak itu ada satu bintang, dia buat dengan tiles bintang. Di situlah dikatakan, depa percaya bahawa di situ tempat lahirnya Nabi Isa AS. Depa percaya. Jadi jarang orang Islam boleh pergi situ. Ini orang selalunya orang Kristian. Depa akan pergi seluruh dunia pergi situ. Dan depa akan pergi tengok dekat situlah. Depa akan beratok panjang ni nak masuk tengok sebab tempat tu kecil, macam kita nak pergi Gua Hira tu. Dengan beratok panjang kata, macam itulah. Tapi di tempat dia lagi kecil, masuk tu kena tunduk masuk tu. Disebabkan saya pergi dengan media itu ni, maka kami diizin masuklah. Saya tengok sendirilah. Jadi saya cuma tengok tempat tu, tempat yang dikatakan yang depa percaya bahawa tempat itu tempat Nabi Isa AS dilahirkan. Tempat Maryam melahirkan Nabi Isa AS. Kemudian Maryam keluar untuk pergi goncang pokok kurma apa semua tu kisah dekat Baitul Laham. Di mana? Di Palestin. Okey, maka Nabi Isa lahir di mana? Dikatakan bahawa Nabi Isa lahir di Palestin. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Yang kedua yang terkait dengan Nasrani sallallahu alaihi wasallam ialah di Baitul Maqdis itu sendiri. Di dalam kawasan Baitul Maqdis yang dalam dia ada Masjid Al-Aqsa. Baitul Maqdis satu kota. Kota yang sangat besar, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, yang dia ada tembok yang sangat tinggi di sekeliling. Dulu semua orang duduk dalam kota ni saja. Di luar tu semua padang pasir aja. Bukit-bukit, sebab kawasan Masjidil ataupun kawasan Palestin sendiri dia jenis bukit-bukit. Di kawasan Baitul Maqdis itu sendiri jenis bukit-bukit itu. Kawasan yang berbukit bukau. Maka subhanallah, bayangkan dulu dia hanya ada satu tembok ataupun satu kota yang besar, nama kota tu Baitul Maqdis. Dalam kota Baitul Maqdis itu ada Masjid Al-Aqsa. Di dalam kota Baitul Maqdis yang lama tu, sallallahu alaihi Muhammad, terbagi kepada empat penduduk perkampungan ataupun penduduk Islam, penduduk Yahudi Israel, penduduk Kristian dan penduduk Armenian dipanggil. Armenia. Saya mungkin kecenderungannya adalah kecenderungan sallallahu alaihi Muhammad Kristian lah. Dalam kawasan bahagian Kristian itu, menarik dia. Saya pun sempat pergi juga, ada sebuah gereja. Gereja ini berdekatan dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Gereja ini berdekatan dengan Masjid Umar.
Kisah dia subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Waktu Sayyidina Umar mai buka Baitul Maqdis. Sayyidina Umar lah yang pergi membuka Baitul Maqdis. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bila sampai-sampai Sayyidina Umar, waktu tu waktu zuhur ataupun masuk waktu semayang, maka dia offer kepada Sayyidina Umar untuk solat dalam gereja tersebut. Gereja tu. Tapi Sayyidina Umar tak mau buat. Boleh saja Sayyidina Umar nak solat dekat gereja tu. Sebab apa? Sebab waktu tu dah dalam pemerintahan Islam. Boleh tak? Tuan-tuan, boleh tak kita nak pergi solat saja-saja, nak pergi semayang dalam gereja? Tapi semayang kita lah, bukan semayang mereka. Boleh kan? Semayang pergi kat mana pun, bukan nak pergi semayang mereka. Tapi Sayyidina Umar tak mau. Pasal apa? Sayyidina Umar kata takut nanti dia akan jadi ikutan. Khalifah buat macam ni, maka kita nanti pun ikut-ikut suka nanti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak pergi apa? Nak pergi semayang. Pergi tengok, oh gereja dah, pergi semayang gereja. Akhirnya jadi fitnah kat kita. Ataupun lagi jadi bergaduh dengan orang Kristian dan sebagainya. Maka dia tak mau. Maka dilemparkan satu batu. Batu tu jatuh di satu tempat. Maka tempat itu jadikan sebagai masjid. Dan situ dinamakan Masjid Umar. Saya duk cerita kat sana, saya boleh bayang dia punya route ni. Naik ke atas tu, turun mai sikit ke sini. Okey, depan gereja yang besar ni. Gereja yang sangat lama ni. Kita masuk ke dalam. Kita masuk ke dalam. Subhanallah, kita tengok ramai orang Kristian. Seluruh dunia akan main dekat situ. Lalu bila kita masuk pintu dia yang sangat besar tu. Masuk ke dalam. Benda pertama yang kita akan nampak di depan bila kita masuk itu, kita akan nampak satu batu yang orang-orang Kristian pakai duk cium dia. Ramai orang dia ada batu macam batu hampak. Batu hampak yang tu dia lebih kurang besar meja kita tu, 2 meja tu lah, lebih kurang tu 2 meja tu gabung tu, dia panjang gitu. Saya lihat semat panjang kata. Batu hampak. Depa punya duk cium tu sampai licin lah batu hampak tu, sampai jadi licin lah. Berapa lama pakai duk main cium ni. Lalu kita tanyalah ni batu apa ni? Oh, ini adalah batu tempat yang dimandikan Jesus Christ. Mandi segala apa? Selepas Jesus Christ itu disalib, kami depa selamatkan dia tak sebelum dia dikebumikan. Sebab depa meyakini bahawa Jesus ni mati. Maka dimandikan dekat situ, kemudian selepas dimandikan dia bawa kami pergi masuk dalam. Ada satu macam tempat, dia kata inilah makam Jesus, kubur Jesus, dan dia dimakamkan dekat sini dan dia ada di sini selama 3 hari, kemudian dia diangkat. Beza pegangan kita dengan pegangan orang Kristian ialah mereka percaya Nabi Isa mati. Kita percaya tak, Nabi Isa tidak mati, Nabi Isa tidak wafat, Nabi Isa diangkat oleh Allah. Itu kepercayaan dan pegangan kita. Itu beza. Dan di situ juga mereka tunjuk route, dia punya track dia. Track apa ni? Track tempat Nabi Isa mula-mula ditangkap dalam kawasan Baitul Maqdis tu. Dia ditangkap, kemudian dibuat salib. Nabi Isa sendiri yang tarik salib, yang nak disalib tu, dia sendiri yang tak salib. Dia sendiri yang heret salib tu. Kemudian dia ambil dawai besi, kemudian diikat di atas kepala dia. Kemudian diseret naik bukit tinggi sebagainya. Dan upacara ini masih dilakukan sampai ke hari ini. Dia melakonkan semula apa yang berlaku pada Nabi Isa AS. Dekat situ ada dia punya checkpoint di tempat Nabi Isa berhenti, dikatakan. Tempat Nabi Isa ada seorang wanita yang bagi kain, kemudian dia lap muka dia. Dia lap muka Nabi Isa AS, kemudian dia disimpan, dan kesan daripada kotoran di muka Nabi Isa tu melekat di kain tu, dan daripada situlah dia buat gambaran muka Nabi Isa balik. Tu diceritakanlah. Ada sampai satu tempat bagaimana seorang perempuan bagi minum kepada Nabi Isa AS, semua checkpoint yang ada. Maka tempat itu merupakan tempat yang sangat suci bagi sisi orang Kristian. Kita jangan ceritalah. Sallallahu alaihi wasallam. Di sana paling tidak ada satu tempat yang sangat istimewa di hati kita. Nama dia Masjid Al-Aqsa. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, jangan berhenti setakat Masjid Al-Aqsa. Sayang kita ni tentang Palestin ni bukan setakat Masjid Al-Aqsa, tetapi Baitul Maqdis. Sebab tu jangan duk sebut Jerusalem, kita sebut Baitul Maqdis. Sebab Allah sebut Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu sendiri dilimpahkan barakah oleh Allah. Allah sebut dalam Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi
lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna haulahu, yang telah kami berkati seluruh tempat ni. Salat Jumaat maksudnya tempat itu sendiri yang nama dia Baitul Maqdis itu tempat yang telah Allah limpahkan keberkatan oleh Allah. Allah sebut dalam Quran. Salat alaihi Muhammad. Jadi tak berhenti tentang Masjid Aqsa saja. Baitul Maqdis itu sendiri istimewa di sisi kita. Siapa yang biasa sampai Baitul Maqdis ni tuan-tuan? Cikgu biasa sampai. Kita boleh rasa feel dia tak sama dengan pergi tepi tempat-tempat lain. Kalau tuan-tuan ada Allah bagi rezeki lebih, makcik-makcik doa panjang umur rezeki, pergi sana. Yang sakit kaki pun jadi kuat. Tunggu, saya nak cerita. Dia punya suasana dia tak erti nak cerita. Kita tak erti nak gambar. Kita masuk lorong-lorong dia tu, lorong-lorong dia tu. Ni, saya duduk cerita ni, saya duduk terbayang lagi ni. Macam mana step-steps dia. Batu-batu lama, batu-batu yang dah mungkin entah berapa ratus tahun ke ribu, kita tak tahu-tahu. Sampai licin dah batu tu, dia jadi lorong-lorong, disusun-susun batu-batu tu untuk jadi laluan. Dinding tembok yang lama. Subhanallah, kita nak cerita tak reti, kena pergi tengok sendiri. Allahumma salli ala sayyidina. Betapa Masya Allah, tempat yang namanya Baitul Maqdis ni sangat istimewa. Tapi sayang, tuan-tuan, sayang. Salli ala Muhammad. Bila kita masuk, tengok ada tempat-tempat yang sudah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia rampas oleh orang-orang Yahudi. Tempat. Saya pernah sampai ke Tel Aviv ni, nama asalnya Jaffa. Kita panggil Jaffa. Sebut Jaffa orang tak kenal. Sebut Tel Aviv orang kenal. Asalnya perkampungan orang Islam. Salat Muhammad. Kesan-kesan masjid banyak kat sana. Lalu telah dijadikan sebagai ibu kota Israel kan? Jaffa ataupun Tel Aviv. Salat Muhammad. Dan ada satu tempat yang tanah kubur orang Islam yang disodok dan dilandaikan dan dijadi pak atas kawasan kubur tersebut. Subhanallah. Waktu tuan-tuan pi sallallahu Sayyidina Muhammad, bersebelahan dengan Baitul Maqdis ada satu kawasan. Dalam kawasan ini ada satu masjid. Tuan-tuan, masjid ini namanya Masjid Maqam Nabi Daud alaihissalam. Sallallahu alaihi Muhammad. Bila sebut maqam, kita kena ingat ada dua. Yang pertama, bila sebut maqam, maqam ini bermaksud kuburan. Kuburan. Maqam Nabi SAW, itu kuburan Nabi SAW. Maqam Nabi Ibrahim alaihissalam. Kat mana maqam Nabi Ibrahim alaihissalam? Di mana? Di Palestin. Di Hebron. Kita jumpa kat Kaabah itu. Itu maqam Ibrahim. Itu tempat Nabi Ibrahim pernah pijak. Jadi maksud yang kedua pada maqam ini ialah tempat diri, tempat berdiri. Tempat orang tu sampai. Jadi bila sebut maqam Nabi Daud, mungkin tempat tu kuburan dia, mungkin tempat tu Nabi Daud pernah duduk atau pernah sampai. Makam Nabi Harun pernah sampai. Duduk puncak bukit dekat Petra, naik panjat punya tinggi. Makam Nabi Yunus dekat Palestin. Sallallahu alaihi Muhammad kan? Pernah sampai dah. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi subhanallah, kita pilih satu tempat tu nama dia Makam Nabi Daud alaihissalam. Masjid Makam Nabi Daud dua tingkat. Kita pun masuk, subhanallah tuan-tuan, nak masuk ke Makam Nabi Daud ni, kita tengok-tengok, Masya Allah, subhanallah, masjid tersebut telah ditukar menjadi kuil orang Yahudi. Kuil orang Yahudi ni panggil sinagog. Dia bukan ada tempat macam orang semayang, dia ada kerusi-kerusi. Kemudian sebab semayang mereka macam berdiri macam tu. Salat Jumaat. Dan kita tengok dekat luar tu, depan tu macam entrance tu, makam Nabi duduknya ada kat sini katanya, depan tu kita tengok ada kerusi-kerusi panjang, mereka duduk baca kitab depan. Dan mereka bila baca kitab, mereka buat sini. Dia suka angguk-angguk gitu. Tengok. Nak tengok mereka yang jenis macam alim sikit apa semua tu, yang soleh-soleh sikit, mereka pakai ketayap.
Pergi ketayap mereka macam putu mayung kita tu. Kan, mereka selalu letak kat ujung kepala ni. Ataupun mereka akan pakai topi yang hitam. Anak-anak muda mereka ataupun orang tua-tua mereka, cara nak tengok kata mereka ni ada pengajian agama Yahudi ni, mereka akan simpan sideburn yang panjang. Sideburn mereka panjang. Panjang sideburn mereka. Mereka berjanggut dan mereka akan pakai tali di pinggang mereka. Bukan pakai tali pinggang. Dia ada tali yang macam dia ada merambu sikit. Dia ada dua jenis ikat kat tepi ni. Tu di antara kita boleh kenal yang mereka ni jenis Yahudi yang soleh sikit lah. Yang jenis mengaji agama sikit kan. Dia kata. Itu kita tengok. Sebab. Maka boleh kenal dah orang macam ni. Tuan-tuan, subhanallah, bila kita masuk, dia tak akan bagi kita masuk melainkan kita letak tutup kepala kita. Tu syarat dia. Maka tang ni saya duk pesan. Kalau nak masuk tengok Salih ala Sayyidina Muhammad, kalau sampai nak kena buat macam mana yang dia suruh, tak payah masuk. Pasal apa buah atas kepala ni? Pasal orang Yahudi suruh. Pasal nak masuk sinagog depa mesti tutup kepala. Kita pasal apa tutup kepala tu? Pasal yang tu. Dia sedia cap kecil-kecil tu. Dia sedia kat tepi tu. Ambil tak atas kepala masuk, dia bagi masuk. Tak buah atas kepala tak bagi masuk. Saya kata kalau nak tak atas kepala tu nak buat macam mana depa, tengok kat luar sudahlah. Tapi tak nampak tengok kat luar ni. Ada yang nak masuk juga. Salih Sayyidina Muhammad. Ada yang jenis keluar tu pakai cap, boleh masuk. Asal tutup kepala je. Ada yang keluar tu pakai kopiah. Macam kita jenis pakai kopiah, tak boleh masuk pakai kopiah. Salih Sayyidina Muhammad pakai kopiah, dia bagi. Pasal apa bagi? Salih Sayyidina Muhammad. Salih Sayyidina Muhammad pasal tutup kepala. Syarat dia mesti tutup kepala. Tuan-tuan, dekat bila kita keluar balik di belakang kita ada satu tangga. Kita pun naik atas. Naik atas, rupanya di atas itu ada satu tingkat lagi masjid. Masjid tingkat atas. Dan di atas tu kita masih tengok masih ada struktur masjid, ada mihrab dan masih ada ayat-ayat Al-Quran yang tercatat dekat atas tu yang masih melekat di dinding-dinding tu, penanda di bahawa dia ni merupakan Allahumma salli ala Muhammad masjid. Dan pasal apa dibiarkan macam tu, saya tak tahu. Mungkin saja nak tunjuk dekat kita bahawa tengok kami telah menguasai masjid-masjid kamu dan kamu tak mampu untuk berbuat apa-apa. Kan? Sedih tuan, sedih. Allahumma salli ala. Baik. Tuan-tuan, tadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan dekat dalam tu juga ada Masjidil Aqsa. Ini tempat yang kita dipanggil sebagai tempat yang dekat di hati kita. Masjid Aqsa ni tuan-tuan, dia satu kompon yang luas. Macam kita ni ada 8 ekar, ini nama dia Kompleks Islam Darul Faizin. Dekat Baitul Maqdis ada satu kompon yang sangat luas. Kompon ini nama dia Masjidil Aqsa. Dalam tembok Baitul Maqdis yang luas tu, dalam tu ada tembok lagi. Tembok ni nama tembok Masjidil Aqsa. Lebih kurang 11 ekar, 11 hektar. Luas tu. 11 hektar luas. Ada beberapa pintu yang besar-besar ni. Bukan pintu masjid macam ni, jangan bayang pintu masjid ni. Pintu yang luas tu, yang besar tu. Besar sungguh pintu dia tuan. Besar sungguh pintu dia. Di luarnya tentera Yahudi jaga, di dalamnya tentera Palestin jaga. Bayang macam pintu. Pintu pagar depan tu lah. Di luar orang Yahudi jaga. Pasal apa? Pasal kawasan luar ni semua kawasan yang dijajah oleh Israel. Saya cuba nak bagi faham suasana di Palestin ni macam mana, sebab kadang orang tak faham. Di Palestin ni tuan-tuan nak bayangkan macam Malaysia. Nak bagi mudah faham. Malaysia ni ada negeri yang dipimpin ataupun di Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad di apa dia panggil? Dipimpin, bukan dipimpin. Dikuasai, bukan dikuasai, dia apa? Perintah. Kena tanya orang politik, dia tahu. Ada yang diperintah oleh kerajaan pusat, ada yang duduk bawah kerajaan pembangkang, begitulah. Kan? Jadi, sama juga suasana di sana. Ada bahagian yang diperintah oleh Israel dan ada bahagian yang diperintah oleh Palestin.
kawasan yang diperintah oleh Palestin ni dah makin mengecil, makin mengecil, makin mengecil. Makin lama makin mengecil sebab penjajahan. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi, sebagai contohnya, katalah Perlis Palestin jaga. Kedah Israel jaga. Perak Palestin jaga. Macam itulah. Johor Palestin jaga. Yang lain Israel jaga. Boleh faham tak tu? Cuma kita ni beza dia, walaupun negeri pembangkang tapi tetap duduk bawah kerajaan pusat. Tapi mereka tak. Negeri yang diperintah oleh Palestin akan dibuat tembok yang sangat tinggi di sekeliling dia. Tinggi tu 10 meter. Tembok yang kalis peluru. Peluru pun tak boleh pergi. Bom pun tak boleh lepas. Nak cerita. Dia punya rawit besi kat dalam tu, struktur besi yang dalam tembok tu sangat kuat. Sangat terbaik. Dan orang Palestin tak boleh keluar daripada daerah ataupun negeri mereka, melainkan dengan kelulusan daripada kerajaan Israel. Dalam tembok tu ada 2 pintu je. Itu. Nak keluar, tak keluar, Sallallahu alaihi Muhammad, keputusan dia Israel bagi. Ada makcik tu seorang sakit hospital duduk luar tembok. Tak boleh pergi. Dia tahan sampai mati makcik tu dekat tembok tu, dekat pintu gate tu. Tak lagi. Tentang Sallallahu alaihi Muhammad nak cerita. Nah, di situlah kita tengok macam-macam rabut tudung, pagut tudung, macam-macam tangkap orang dekat kawasan tu lah. Tuan-tuan Allah SWT. Jadi semua negeri-negeri ni yang duduk di bawah pemerintahan Palestin ni, dia ada tembok-tembok, dia dipanggil penjara terbesar dalam dunia. Gaza ni duduk mana? Gaza ni dia duduk, Allahumma salli ala Muhammad, salli ala Muhammad, di hujung dekat dengan sempadan Mesir. Sebelah sana laut, belah sini sempadan Mesir. Hujung sekali. Kalau nak faham macam kita ni, macam Johor lah kot. Johor. Yang Baitul Maqdis ni duduk mana? Duduk Kuala Lumpur. Jadi nak cerita yang tentera-tentera yang mereka duduk serang Gaza tu, mereka serang dekat orang-orang Islam yang duduk semayang dekat Masjid Al-Aqsa tu. Itu siapa yang pi Masjid Al-Aqsa tu? Siapa yang pi ramai-ramai semayang kat Masjid Al-Aqsa tu? Yang pi semayang kat Masjid Al-Aqsa ni ialah orang Islam yang duduk di dalam kawasan pemerintahan Israel ni je yang boleh pergi. Mereka duduk kawasan Baitul Maqdis ni. Tapi yang dalam Baitul Maqdis, tempat yang dipimpin, yang dijaga oleh orang Islam, kawasan Masjid Al-Aqsa tu je. Dia duduk dalam, Allahumma salli ala Muhammad, dia panggil penjagaan, Allahumma salli ala Muhammad, awqaf dia panggil ni, pengurus wakaf. Yang tu dalam tu je. Yang lain di luar ni, dalam kampung, dalam negeri tu semua di bawah jajahan Israel. Betul. Dalam kawasan Israel tu. Pun begitu, ada hotel-hotel milik orang Palestin. Jadi dalam kawasan jajahan Israel ni juga ada orang-orang Palestin duduk dalam tu. Dia panggil orang Arab. Mereka cukup tak suka dengan orang Arab Palestin ni. Tak suka. Daripada sekolah lagi, mereka diajak untuk benci pada orang Arab apa ni Palestin, pada orang-orang Arab yang duduk. Mereka ni penduduk asal situ. Mereka ada rumah mereka, mereka ada perniagaan mereka ada hotel mereka, ada restoran, adalah. Tapi dikenakan bebanan cukai yang tinggi. Nak buat rumah kena bayar cukai tanah yang tinggi. Tapi mereka sabar, mereka duduk kat dalam tu, mereka tak keluar. Sallallahu Muhammad. Dan Yahudi memang duk cari pasal sajalah. Apa salah tak mana mereka akan potong, mereka akan ribut. Identiti kad ataupun kerakyatan mereka dulu. Sebab mereka bila mereka duduk kat situ, mereka adalah kerja. Walaupun kerja tak boleh nak kerja tinggi-tinggi, yang graduate dah tinggi mana pun, yang kerja bawah-bawah je lah. Mereka kerja ni tak. Tapi paling tidak adalah kerja, ada pendapatan, ada rumah selesa, kawasan elok. Tapi pindah je, pergi je duduk kawasan Palestin, Allah, jalan pun tak elok, saliran air pun tak cantik, pipe air pun kurang, apa sebagainya. Jadi macam-macam itulah yang dihadapi oleh orang Palestin dekat sana. Maka yang boleh pergi semayang dekat Masjid Al-Aqsa tu ialah orang yang duduk kat dalam tu je. Bahkan orang yang duduk di Hebron sebagai contoh, bukan jauh mana pun.
daripada Baitul Maqdis ni. Tak jauh mana pun. Bahkan mereka kalau mereka duduk di bangunan tinggi, kita boleh nampak tu bumbung Masjid Al-Aqsa, boleh nampak. Tapi dia kata kami tak boleh pi. Dia kata kamu mai daripada Malaysia, mai ribu-ribu kilometer boleh sampai mayang Masjid Al-Aqsa. Kami ni 20 kilometer je daripada rumah kami tak boleh pi. Dah berapa puluh tahun dah, dah 40 tahun dah tak boleh pi. Tunggulah dapat kelulusan kok lepas umur 55, lepas umur 60 baru kami boleh pi. Kok pi sekali tu pun kalau tak ada kes apa-apa. Kalau kena tangkap ke, kena apa, kena hukum apa-apa tak boleh pi pula. Tak boleh pergi juga. Ada yang sampai mati tak pernah pergi Masjid Al-Aqsa. Nak cerita. Jadi tuan-tuan, Allah SWT, maka kalau kita cerita tentang Gaza, Gaza duduk jauh. Bila kena serang sahabat-sahabat, saudara-saudara Islam dia di Masjid Al-Aqsa, mereka dekat sana berontak tu. Dekat mana tu? Dekat Johor sana tu. Dekat Gaza sana tu. Maka di sanalah ada tentera nama dia Al-Qassam di situ pusat. Di bawah kepimpinan Hamas. Dia ada dua parti politik terbesar dekat Palestin. Yang pertama Fatah, yang kedua Hamas. Kita tak payahlah kita cerita politik depa tu. Tapi ada yang memerintah setengah tempat tu. Dalam keadaan dia macam tu pun setengah tempat tu diperintah oleh Fatah, setengah tempat tu diperintah oleh Hamas. Kan? Salih semat macam kita pangam dulu lah. Kan? Ceritalah keadaan. Maka di bawah kepimpinan Hamas ni ada satu tentera. Ada beberapa tentera sebenarnya, ada beberapa tentera. Salah satunya yang masyhur dia disebut sebagai Brigade Azzuddin Al-Qassam. Yang ni yang sangat masyhur lah, yang sangat. Jadi semua tuan-tuan dia duk seram lah, diserang daripada Gaza dan memang attack pun attack Gaza. Pasal apa banyak attack Gaza? Pasal apa kita jarang dengar attack Hebron ataupun tempat-tempat yang lain? Pasal apa dengar Gaza? Sebab Gaza ini dipimpin oleh Hamas. Hamas ni merupakan orang yang sangat kuat ataupun satu badan yang sangat kuat menentang Yahudi Israel. Saya cuma agresif sikit lah. Ada yang lain, parti politik yang lain tu agak kendor sikit, lembut sikit macam tu lah. Maka taklah dapat kena serang sangat macam tu lah. Tapi itu isu politik depa kita tak mau campur lah. Tuan-tuan, baik, Allahumma salli ala Muhammad. Maka itulah yang berlaku. Dan ada satu masjid. Di mana? Di Hebron. Masjid ni sangat istimewa dengan kita. Masjid ni tuan-tuan, subhanallah, salli ala Muhammad. Masjid ni nama Masjid Ibrahimi. Masjid ni kalau kita sampai dekat Hebron tu, kalau kita pergi ke Palestin, kita mesti akan pergi ke Masjid Ibrahim ini. Salah satu tempat yang kita tak akan miss. Mesti kena pergi. Pasal apa? Pasal dalam masjid itu, sesuai dengan nama dia, masjid itu terdapat makam Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim AS. Bila sebut makam, saya sebut tadi dah. Makam ni ada dua maksud. Yang pertama, kubur. Yang kedua, tempat singgah. Tapi yang ni makam, memang makam Nabi Ibrahim AS. Yang ni kuburan Nabi Ibrahim AS. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, satu makam yang sah, yang betul-betul kuburan, makam Nabi Muhammad SAW. Yang kedua makam yang sah, yang orang kata, ulama sepakat kata ini memang kuburan, ialah makam Nabi Ibrahim AS. Dekat mana? Dekat Hebron. Dekat sallallahu alaihi wasallam. Dia masih di bawah kawasan pemerintahan Palestin. Sama macam kawasan yang diperintah oleh Israel, ada orang Arab. Kawasan yang diperintah oleh Palestin pun ada orang Yahudi. Itu. Maka pada suatu hari, tahun 1995, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, pada malam terakhir daripada Ramadan pada tahun tersebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka subhanallah, orang-orang mai solat subuh secara berjemaah. Di mana? Di Masjid Hebron. Di Masjid Ibrahimi di Hebron. Tengah-tengah solat tu tuan-tuan, subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad, ada lebih kurang 50 orang jemaah. Masjid tu luas, masjid tu besar kan, masjid tu sangat besar. Termasuk tengok, puas. Dia ada tinggi. Luas. Depan sekali ada makam Nabi Ishaq dengan makam isteri dia. Depan mihrab tu, mihrab paling tinggi tu, dekat mihrab tu, mihrab Salahuddin Al-Ayyubi. Mihrab tu mihrab Salahuddin Al-Ayyubi. Cantik mihrab dia, tinggi. Bukan mihrab, apa ni, mimbar. Mimbar Salahuddin Al-Ayyubi, tinggi, cantik. Sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad.
Depan mimbar ini ada dua kubur. Dua kubur lah. Memang nampak kubur ni lah. Nampak tu. Dia bubuh pagar apa semua, nampak kubur. Dalam kawasan masjid ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Makam Nabi Ishaq dengan makam isteri dia, Rafqah. Ni buat show. Kemudian sallallahu alaihi Muhammad mai belakang sikit. Sallallahu alaihi Muhammad lebih kurang 50 meter kot, kata sampai. Sallallahu alaihi Muhammad berapa besar kan, tak jauh mana pun. Berapa besar kan. Lebih kurang 10-15 sah gitu ya kot. Sini pi. Jual tu adalah ada dua makam lagi. Makam Nabi Ibrahim AS dengan makam Sarah. Di belakang sana, lebih kurang distance macam tu juga, ada makam Nabi Yaqub dengan makam isteri dia, Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi 6 makam ada dekat dalam tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya. Ada 6. Ya sayang. Alright. Ada 6 makam. Ha? Adik nak apa? Ha? Mimi? Ya sayang. Ada ni dia panggil jinak bati. Tak jinak bati. Ramai dekat ya. Ambil lagi perlu lari. Jadi dalam masjid sebenarnya ada 6 makam. Satu hari waktu umat Islam sedang solat subuh secara berjemaah, Sallallahu alaihi Muhammad, diceritakan pada pagi tersebut, pagi Jumaat, sembahyang sunat, sembahyang fardu subuh pagi Jumaat, baca surah Sajadah. Waktu bangkit daripada sujud sajadah tu, salah seorang daripada cerita, kami mendengar bunyi dentuman, bunyi tembakan, tembak tu, macam bunyi mercun. Tiba-tiba subhanallah, Sayyid Muhammad jatuh di sebelah, berbuk-berbuk itu. 20 orang syahid ditembak oleh seorang doktor gigi tentera Yahudi yang duduk dalam kawasan Hebron. Dia kerakyatan Amerika. Dia masuk, dia tak boleh tahan, dia ambil senjata, dia tembak, 20 orang syahid tengah sembahyang subuh. Lalu orang kampung semua pekat-pekat keluar pagi itu, ditahan, salat Jumaat, disekat tempat tersebut, dan subhanallah akhirnya berlaku sebagainya, kekecohan dan sebagainya. Diceritakan 50 orang yang syahid pada pagi tersebut. Dan masjid itu ditutup selama 9 bulan. Masjid itu 9 bulan. Selepas masjid itu dibuka, selepas 9 bulan, sebahagian besar daripada masjid itu telah ditutup dan dijadikan sinagog. Kawasan keliling masjid itu dipagar. Nak masuk masjid tu mesti melalui checkpoint yang Yahudi jaga. Kena ingat, kawasan tu kawasan Hebron, kawasan pemerintahan orang Palestin. Kalau kawasan mereka tahan kira lagi, ni kawasan pemerintahan orang Islam ni. Di pagar keliling masjid tu, nak masuk hanya ada 1 ataupun 2 entrance, dan nak masuk mesti dicek oleh tentera Yahudi dulu. Nak masuk sembahyang, tunjuk ID card, tunjuk apa, masuk pergi dalam. Dia bagi masuk, dia tak bagi masuk, tak boleh masuk. Di situ ada seorang kes, seorang budak perempuan yang dia rentap tudung dia dan ditembak pasal dia tak mau, dia nak pertahankan tudung dia. Lalu sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, bila masuk dalam, tengok Masya Allah, lebih daripada 60% kawasan itu telah ditutup dan tempat itu ditukar menjadi sinagog. Saya cerita tadi ada 6 kubur, 6 makam. Jadi 2 makam di depan, makam Nabi Ishaq dan isterinya tak diganggu, clear, duduk bagi kawasan orang Islam. Makam Nabi Ibrahim dan Sarah, ini sempadan dia. Dia bagi bahagian depan makam tu, orang Islam tengok,
bahagian belakang ni ditutup, mereka akan tengok bahagian belakang ni. Tutup. Kemudian di bahagian belakang, sungguh makam Nabi Yaqub memang mereka ambil total, sebab Nabi Yaqub itulah keturunan yang akhirnya kita kenal sebagai Bani Israel. Besar dia. Maka sampai ke hari ni masjid tu macam tu keadaannya. Tu salah satu masjid yang kita boleh pi tengok lagi, dan kita boleh rasa lagi macam mana sedihnya masjid kita, masjid yang ditukar menjadi kuil. Banyak lagi Masjid Bilal bin Rabah jadi sinagog 100%. Tu Masjid Nabi Daud, makam Nabi Daud itu 100% jadi sinagog. Banyak tempat lagi. Dan tu tak kira lagi rumah-rumah orang. Salih Muhammad yang dirampas. Waktu saya pergi dekat sana, ada kes yang depa, kawasan rumah depa tiba-tiba depa letak je kat depan tu kontainer apa semua, kabin. Bila tanya ni kabin siapa, depa kata ni kabin milik tanah. Dia kata kami duduk sini dah berpuluh tahun dah. Berapa generasi yang kami duduk kat sini. Kita tak tahu dia claim kata tanah dia. Pi lawan-lawan memang dapat kat dia lah. Sebagainya rampas tanah macam-macam tu je. Makcik-makcik duduk di rumah, pakcik keluar pergi cari kerja ke apa semua. Balik-balik lagi orang pergi mai suruh halau makcik ni keluar. Dia kata tunggulah suami saya tak balik lagi. Minta, pasal pandang dah keluar ni, tuan dia nak ambil rumah ni. Rumah siapa dia? Rumah kami. Ambil ke tu? Salih ala Sayyidina Muhammad. Pada tahun 1960, Salih ala Sayyidina Muhammad, 1960 berapa? 1960 Allahumma salli Muhammad berlaku. Waktu tu Salih ala Muhammad tuan-tuan, berlaku peperangan. Salih ala Muhammad waktu tu ramai orang-orang Yahudi yang mula masuk ya, kata ni hadi Salih ala Muhammad. Nah, gerakan Zion ni tuan-tuan bermula pada tahun 1880. Siapa nama dia? Salih ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salih ala Sayyidina Muhammad. Bermula Napoleon Bonaparte, orang yang bertanggungjawab membawa kembali Yahudi ke Palestin, bermula pada 20 April 1799. Berapa jumlah dia? 5,000 orang masuk. Salih ala Sayyidina Muhammad. Kemudian bermulalah fasa pembentukan disebut sebagai Zionis antarabangsa. Gerakan Zionis antarabangsa ni tuan-tuan, persidangan dia adakan di Switzerland yang pertama. Buat keputusan untuk menubuhkan sebuah kerajaan Yahudi. Pilih tempat, akhirnya dibuat keputusan tempat dia ialah di Palestin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, lalu akhirnya membawa kepada satu perjanjian, nama perjanjian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Balfour. Salli ala Muhammad, perjanjian Balfour yang mengiktiraf kedudukan Yahudi di bumi Palestin. Waktu tu berlaku kacau bilau tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semenjak daripada tahun 1924 bawa sampai 1948. Dengan perjanjian itu tuan-tuan, subhanallah Sayyidina Muhammad, wujud depa ni sebagai apa ni, dan akhirnya berlaku pemberontakan dan orang-orang Islam dipaksa untuk keluar daripada rumah-rumah depa disebabkan oleh peperangan tersebut. Depa terpaksa keluar dan simpan rumah, kunci rumah. Sebab apa? Sebab nak selamatkan diri daripada perang tersebut. Pilah diletakkan di satu tempat, dia panggil sebagai tempat pelarian, dan depa duduk di tempat pelarian tu sampai hari ini. Daripada tahun 1948 tuan-tuan, Allahumma salli Muhammad, duduk di tempat pelarian tu sampai ke hari ini, dan depa mewarisi kunci-kunci rumah ni. Daripada Tok Wan dulu sampai turun kepada anak sampai pada cucu, pegang kunci-kunci rumah. Kami nak balik ke rumah kami masing-masing, tapi tak boleh. Tanah rumah dah telah diambil dan sebagainya. Tuan-tuan, Allahumma salli, inilah yang berlaku kepada saudara-saudara Islam kita di sana tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dah boleh bayang tahun 1944 ada sekitar 75,000 saja orang Yahudi duduk Palestin. Tuan-tuan, sekarang ni mereka dah menguasai Palestin seluruh. Dan Sayyidina Muhammad, jadi apa tugas kita kena buat?
Tugas kita ni sebagai orang Islam. Ni saya cerita ni sikit-sikit ya tuan-tuan. Nak cerita kesedihan yang kita tengok. Saya pernah sampai satu tempat, tengok ada 2 orang suami isteri sedang menangis kat kubur. Pengalaman. Bukan nak jumpa pakcik tu pun. Kami nak pergi Salih Alaihi Muhammad, nak pergi tengok ada kubur orang yang mati syahid sebagainya. Tiba-tiba tengok ada 2 orang pakcik dengan pakcik ni duduk menangis kat kubur. Lepas tu tanyalah kat mereka pasal apa ni pakcik, pasal apa pakcik. Ditunjuk gambar di kubur tu, ada satu gambar. Dia kata ni gambar anak saya. Anak dia, kalau tak salah dia, nama anak dia Abdul Rahman ataupun Abdul Rahim, macam itulah. Dia kata, Salih Alaihi Muhammad, anak dia ni umur 14 tahun, balik sekolah. Sampai kat simpang tu, dia tunjuk tu simpang tu, sampai kat simpang tu. Jumpa kawan-kawan duduk bersembang, 3-4 orang dekat simpang. Tiba-tiba saja dapat satu tembakan tepat kena dekat jantung dia. Tanpa sebab. Saja. Pasal apa tembak? Saja. Tak ada. Anak dia balik sekolah dalam keadaan mayat. Dan itu selalu jadi kat orang Palestin. Pergi sekolah belum tentu boleh balik sekolah. Tidur malam belum tentu boleh bangkit pagi dengan baik. Tapi itulah yang duk jadi. Sebab tu bila sebut boykot, saya tak sampai hati. Salih Alaihi Muhammad. Sebab kita tengok macam mana keadaan mereka dekat sana. Susahnya keadaan mereka. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, apa yang kita boleh buat? Yang pertama, jangan tinggalkan doa. Kita akan terus berterusan untuk doa kepada saudara-saudara Islam kita di sana. Jangan lupa. Paling cantik kita baca doa kunut nazilah tu. Setiap sekali waktu sembahyang, jangan lupa, jangan tinggal kunut nazilah. Setiap kali waktu sembahyang fardu. Yang keduanya, Salih Alaihi Muhammad, tuan-tuan, salurkan sumbangan-sumbangan. Sekadar mana yang kita mampu, kita salurkan. Ada banyak NGO yang buat kutipan, kita sendiri pun. Sebab tu tuan-tuan jangan duk marah bila ada orang ada produk. Dia nak buat sumbangan untuk Palestin. Ada orang duk kata apa? Ni menunggang, cari peluang menunggang agama. Saya sendiri pun ada produk. Bila jadi isu Palestin ni, antara benda yang kami cadangkan macam mana daripada penjualan produk tu, ada RM1 yang kita boleh hantar ke Palestin. Kalau dia ada produk dan dia rasa macam tu maksudnya dia ada kesedaran dia nak bagi, nak tolong saudara kita Islam dekat sana. Tapi orang kata apa? Ni mengambil peluang ni. Orang duk kerja-kerja Palestin, dia pun sibuk nak bagi, nak buat juga ni. Pasal apa? Pasal nak ambil peluang. Tak. Bukan nak ambil peluang. Tapi nak membantu sekadar mampu. Dan kalau dia ada duit, dia bagi duit lah. Tak ada duit, dia ada produk, bagi tak apa. Dia nak boleh dia untung dia RM1 tu, dia bagi RM1 tu dekat Palestin. Okey lah. Kan? Ambil peluang lagu mana? Salih Muhammad. Tuan-tuan, Salih Muhammad, setakat mana ada Allahumma jalan-jalan untuk kita membantu saudara-saudara Islam kita di sana, maka bantulah. Dan yang ketiga, teruskan Salih Muhammad untuk memboikot. Jangan bagi langsung ada sumbangan-sumbangan ataupun jalan-jalan ekonomi kepada mereka. Salih Muhammad. Jadi saya teringat siapa Dr. Rasul Qadhawi sebut, berbelanja dengan produk mereka seumpama kita membeli satu peluru yang akan dihalalkan kepada saudara-saudara Islam kita. Maka Salih Muhammad tuan, tu 3 benda yang kita boleh buatlah paling tidak. Mudah-mudahan insya-Allah Allah memberikan kemenangan, Allah memberikan kesejahteraan, memberikan kekuatan kepada saudara-saudara Islam kita di sana insya-Allah. Dan Salih Muhammad, Allah mudah-mudahan Allah jauhkan daripada benda yang sama kepada kita ni. Kita pun tak mau sebab kita tak punya kekuatan macam mana mereka. Kan? InsyaAllah dan Salih Muhammad mudah-mudahan. Saya ucap terima kasih kepada Surah Al-Farabi, Presiden 17 Putrajaya yang menganjurkan kuliah kita pada malam ni. InsyaAllah ada nombor akaun yang tertera di bawah sana. Saya berharap semua sahabat-sahabat yang menyaksikan kuliah kita pada malam ni jangan lokek untuk kita bagi sikit sumbangan kita untuk pengurusan surau Salih Muhammad dan untuk pihak surau terus menganjurkan program-program dalam masa-masa yang akan datang insya-Allah. Dan terima kasih juga kepada GSP Geng Surau Putrajaya yang sudi untuk menguruskan program-program di surau-surau di Putrajaya, terutamanya termasuk surau Al-Farabi ini insya-Allah. Kita doakan segala kebaikan, doakan supaya Allah memberikan kekuatan untuk kita terus menyampaikan dan berurusan untuk menyebarkan dakwah insya-Allah. Jadi insya-Allah terima kasih banyak-banyak kepada semua. Aku qouli hadza
wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wa ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa ahlikil kafatar munafiqin wa damil a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansuril mujahidin fi Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma badil syamlahum wa farq jam'ahum wa shattid kalimatahum وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم اهزمهم وانصرنا عليهم اهزمهم وانصرنا عليهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.